Baik, kita sekarang di segmen sinopsis. Di tangan saya ni, konsentrasi amat penting kerana tanpa konsentrasi kita tidak dapat membentuk sebarang bentuk ingatan. Maklumat-maklumat yang diterima oleh otak kita perlu diorganisasikan. Kalau kita dapat menguruskan atau mengorganisasikan maklumat-maklumat tersebut, maka kita akan mudah mengingat. Positif merupakan sikap yang perlu ada dalam diri untuk meningkatkan ingatan kita. Sikap positif dan percaya akan kebolehan ingatan kita dapat meningkatkan kebolehan ingatan sebanyak 10 hingga 15%. Imej dapat membantu agar ingatan kita lekat. Apabila kita dapat melihat imej dalam otak kita, ingatan kita akan meningkat sebanyak 30% berbanding ingatan dalam bentuk perkataan. Ini antara beberapa ayat ataupun perkataan di dalam buku yang akan kita bincangkan hari ini dalam segmen sinopsis, Memori Booster 123 Amalan Belajar Cemerlang, bersama dengan penulisnya saudara Lim Teck Ho, orang Raub, ya. Orang Raub, Raub Pahang. Raub Pahang, berapa jam dari Raub ke sini? 1 jam 30 minit. 1 jam 30 minit, Kalau mengikut. Dalam sepanjang dari Raub ke Pahang tu berapa hentian ada? Hentian tempat makan? Ada 3. 3, Yes. Berapa tandas anda temui sepanjang tu? R&R. Di R&R saya rasa di setiap R&R ada tandas. Berapa selekoh maut? Tak ingat? Tidak beri perhatian. Okey, tu mana kuat je ingatan tu. Saja nak cuba tadi ingatan kan. Dan di Raub jugalah Menteri Pelancongan mengumumkan income inap desa 6.2 bilion tahun lepas. Tu baru ni diumumkan, ya. Betul tak betul saya tak tahulah. Okey, baik, pasal ni kopi ais untuk peningkatan ingatan tadi, apa mungkin boleh jelaskan mengenai buku Memori Booster? Sebenarnya buku yang Abang Aziz pegang ni adalah 123 Amalan Belajar Cemerlang. Itu dia memang dia macam ni lah. Memang, yes. Okay. Dia buku yang tidak seperti buku. Nah, ini depannya. Memang itu tujuan dia. So tadi apa yang Abang Aziz baca tadi adalah salah satu tip daripada ingatan, tip untuk amalan belajar cemerlang, iaitu kopi ais untuk ingatan. Walaupun kita di nasi lemak kopi O, tapi kopi ais. Itu Abang Aziz telah membacakan beberapa konsep yang akan membantu untuk meningkatkan ingatan kita. Dan di dalam buku ini ada lagi banyak tip-tip yang lain yang akan membantu kita untuk meningkatkan cara pembelajaran kita. Bagaimana anda boleh terfikir untuk menghasilkan buku yang sebegini comel dan mudah? Ini terbitan Oxford Fajar. Yes. Fajar, ya. Tapi pada awalnya saya memang ingin mengumpulkan kesemua daripada pengalaman saya, macam mana untuk kita mendapatkan sebuah buku yang boleh membantu kita belajar dengan lebih cemerlang. Dan saya sentiasa berpendapat bahawa kita akan belajar dengan terbaik waktu kita tak tahu yang kita sedang belajar. So saya percaya bahawa buku yang tidak kelihatan seperti buku ini, paling tidak dia akan menarik perhatian untuk membelik, melihat dan seterusnya membaca. Cara anda memanggil saya Abang Aziz pun sedap. Cuba panggil lagi sekali. Ya, Abang Aziz. Sedap. Saya rasa lagu rasa. Lagu. Baik, ini kali kedua saya jumpa Lim sebenarnya. Dulu bersama dengan Tengku Faizul juga. Dan saya dipahamkan anda juga pernah sebabit dalam melatih sesi latihan ingatan kepada Tun Dr. Mahathir dan Tun Dr. Siti Hasmah. Ya, saya pernah diberi peluang untuk berkongsi pengalaman saya, macam mana boleh terlibat dalam bidang ini, dan juga mereka juga ingin mengetahui dengan lebih lanjut bagaimana cara untuk meningkatkan daya ingatan mereka. Apa komen Tun selain daripada apa yang disebut tadi? Tun sebenarnya menyatakan bahawa setiap rakyat Malaysia harus diberi peluang untuk mempelajari teknik ini. Teknik, ya? Bagaimana caranya untuk kita teknik mudah mengingat fakta-fakta, angka-angka semua ni? Ini dinyatakan dalam ini? Ada dinyatakan semua rahsia, segala tips, segala amalan belajar cemerlang, semua dimasukkan di dalam buku ini. Siapa yang sesuai untuk memiliki buku ini? Harganya RM18, ya? Di Semenanjung. Saya rasa dia sesuai untuk semua peringkat umur. Semua peringkat umur, untuk semua pelajar, untuk orang dewasa, guru-guru, juga untuk ibu bapa, untuk Abang Aziz juga. Dia sesuai
untuk semua golongan peringkat umur. Tadi ada disebut mengenai image dan sebagainya. Boleh anda jelaskan? Okey, kerana otak kita dia terbahagi pada dua bahagian, iaitu otak kiri dengan otak kanan. Ya. Kiri otak akademik, dia menyukarkan kita untuk mengingat dengan jangka masa yang panjang. Jadi otak kanan ni ada ingatan jangka panjang, dan otak menyimpan maklumat, otak kanan dia menyimpan maklumat dalam bentuk image. Jadi untuk menggabungkan penggunaan otak kiri dan otak kanan, kita harus ada menggunakan image. Okey, sebagai contoh, teknik ini juga diaplikasikan ke dalam mata pelajaran. Sebagai contoh, untuk membantu mereka mengingat dengan lebih baik, kita menggunakan gambar raja, image, dan dia akan membantu kita untuk belajar dengan lebih baik. Memang berkesan. Jadi dalam menghasilkan ni ada mendapatkan bantuan ataupun kajian berapa lama untuk menghasilkan? Dia berdasarkan kepada pengalaman saya selama 11 tahun. Saya mengumpulkan semua tip-tip yang berkenaan, dan juga berdasarkan juga kajian-kajian yang dilakukan oleh pakar-pakar otak, pakar-pakar pembelajaran di Eropah, di Amerika Syarikat, dan juga di Asia. Dari segi saiz juga, saya rasa ini lebih selesa untuk kita. Memang tujuan dia untuk mudah dibawa, dan juga saya juga meminta supaya dia boleh dibuka, supaya pada waktu yang sama, depend pada mood kita boleh baca 3, 5 dan sebagainya, dan saiz dia sesuai, boleh dimasukkan ke dalam kocek, dan kita boleh gunakan dia waktu dalam waktu curi ayam. Saya terbayang apa tahu, wanita lah khususnya, kalau orang kacau ganggu pun boleh mudah. Jadi mungkin kegunaan yang lain yang boleh difikirkan. Baik, itu bukan itu guru-guru saya. Baik, kita Lim adalah graduan Universiti Teknologi Malaysia, merupakan pelajar terbaik dalam Bachelor Gas Engineering. Jadi anda dalam bidang itu. Jadi anda pernah juga masuk debat Piala Diraja Bahasa Melayu dan muncul sebagai kapten pasukan debat ya. Memang anda terlatih itu. Ini berdasarkan semua daya ingatan. Sebab bila nak berdebat ni sudah tentu kita kena menghafal mendapatkan. Jadi bagaimana proses? Sebenarnya saya terlibat pada awalnya kerana saya ingin mencari satu jalan yang singkat untuk membantu saya, macam mana saya boleh mengingat mata pelajaran saya, dan juga pada waktu yang sama boleh terlibat dengan aktiviti-aktiviti yang lain. Jadi saya mencari jalan, mencari cara. Jadi saya menemui berdasarkan kajian-kajian yang telah dilakukan oleh para saintis, dan saya aplikasi dalam pelajaran saya. Hari ini himpunan sejuta belia di Putrajaya, Lim Teck Ho, penulis dan penasihat teknik-teknik peningkatan daya ingatan untuk siri memori booster dan belia ikon yang dilantik oleh Kementerian Belia. Jadi bagaimana peranan anda dengan Kementerian Belia ni? Melatih bagaimana? Sebenarnya respon dia orang terhadap benda-benda seperti ini. Kementerian Belia dan Sukan memang terbuka kepada semua aktiviti yang boleh membawa impact positif kepada golongan belia, kepada seluruh Malaysia. Dan pada waktu yang sama, perhimpunan 1 juta belia di Putrajaya juga untuk menampakkan tenaga dan juga kreativiti golongan belia. Ini setakat ini dalam bahasa Melayu atau ada versi lain? Untuk buku 123 Amalan Belajar Cemerlang memang ditulis dalam bahasa Melayu, tapi dalam waktu yang terdekat akan terjemah dalam versi bahasa Inggeris lah. Tapi untuk yang dalam bentuk aplikasi memang berdasarkan pada mata pelajaran. Ada juga ada 12 lagi mata pelajaran, buku-buku yang kita aplikasikan Amalan Belajar Cemerlang ini ke dalam mata pelajaran. Dalam bentuk yang sama. Seperti UPSR, PMR, SPM. Jadi sesuai mungkin boleh didapati ataupun dibeli oleh adik-adik kita ataupun ibu bapa mereka. Di mana selain Fajar di mana boleh dapatkan? Okey, saya rasa di setiap kedai buku kita ada siri-siri memory booster ini. Jadi anda rasa berpuas hati dengan apa yang dihasilkan ini setakat ini, atau akan ada penambahbaikan? Of course, tidak ada benda yang sempurna, dan kita akan sentiasa mencari cara yang terbaik untuk menambah baik lagi apa yang ada. Tapi buat masa ini saya sangat gembira dengan hasil yang telah dihasilkan, dan saya percaya dia boleh membantu para pelajar untuk mencapai keputusan yang cemerlang nanti. Dalam contoh yang lebih mudah agaknya, kalau kadang-kadang sejarah ni orang tak gemarkan, malah nak fikirkan tarikhnya. Sebagai contoh, kalau mata pelajaran sejarah, sebab sejarah ini mendekatkan kita dengan masa silam. Jadi bagaimana cara untuk teknik dia? Kalau cerita zaman Parameswara 1000 berapa tu?
dulu kan. Macam mana nak ingat. Tapi sebenarnya sejarah pada saya adalah satu mata pelajaran yang begitu senang kerana dia merupakan satu cerita, dan apabila kita baca dalam sejarah itu, kalau boleh kita melibatkan diri dalam aktiviti sejarah tersebut. Sebagai contoh, kalau kita berdasarkan para miswara berjumpa dengan kancil dan sebagainya, pada waktu itu kita merasakan kita terlibat sama. Dia sebenarnya akan membantu. Saya rasa kadang-kadang untuk memperkasakan otak ni juga, makanan juga ada peranan sumbangannya. Kalau kita lihat sini apa dicatat di muka surat 21 ni, ada juga saintis otak yang berpendapat bahawa mengunyah gula-gula getah, orang Kedah kata getah lembong, getah lembong ni, Dr. Fadilah Kamsah selalu sebut getah lembong, chewing gum ni, dapat membantu meningkatkan tahap tumpuan kita sewaktu belajar. Jelaskan? Ya, kerana kalau waktu kita kunyah chewing gum kunyahan kita adalah pada color yang sama. So jadi apabila kita kunyah, dia sebenarnya membantu otak kita ke dalam keadaan relax dan memberi tumpuan. Nyap. Kerana kunyahan kita adalah sama. Kita tak mungkin kunyah sekejap laju, sekejap perlahan. So kita kunyah dalam keadaan color yang sama. So dia akan membantu supaya otak kita lebih memberi tumpuan. Ada saintis juga mengecorkan makan kismis untuk bantu proses pembelajaran. Ramai ni isteri saya pun beli 4-5 botol kismis bagi anak makan. Tindakan ini mungkin dapat membantu kerana kismis mempunyai kandungan glukosa yang tinggi. Tepat kan? Memang tepat. Memang kerana otak kita memerlukan 4 jenis nutrisi lah. Kita memerlukan air, glukos, oksigen dan informasi. So kismis mengandungi kandungan glukos yang tinggi dan mudah diserap oleh otak kita. Oh gitu menarik. Ini menarik untuk otak kita. Otak pun kena ada santapan